Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas DIPIH 4A membuat kertas kerja berkaitan dengan memukul ibu bapa dan memakan harta anak yatim berdasarkan kias. Jadi ini adalah ahli kumpulan kami, iaitu saya, Muhammad Zuhilmi, kedua Abdul Basir, yang ketiga Azirul Haikal, yang keempat Muhammad Azim dan yang terakhir Muhammad Ryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Basir bin Abdul Fattah dari kelas DIPIH 4A. Saya akan beritakan tentang pengenalan kias. Al-Kias, Islam sebagai agama yang diyakini dapat memberikan kemaslahatan dalam setiap situasi dan keadaan yang mampu menjawab persoalan yang muncul dalam masyarakat termasuk persoalan hukum. Petunjuk yang diyakini dapat menjawab segala persoalan tersebut adalah Al-Quran, As-Sunnah yang di dalamnya terdapat segala persoalan tentang hal dan haram, perkara yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan dan sebagainya. Sekiranya persoalan yang dinyatakan tidak dapat diperolehi, hukumnya dalam Al-Quran, As-Sunnah ataupun Ijma'. Maka kias boleh digunakan dalam mengeluarkan atau menentukan sesuatu hukum pada perkara baru kerana kias adalah salah satu sumber yang disepakati oleh para ulama'. Al-Qiyas adalah proses ijtihad berasaskan analogi daripada ayat Al-Quran dan As-Sunnah atau perintah yang telah diketahui untuk perkara-perkara baru. Kias ini menetap penetapan suatu hukum terhadap perkara terdahulu yang memiliki kesamaan dari segi ilah, sebab dan berbagai aspek lain sehingga dihukumi sama. Al-Qiyas ni juga boleh dikatakan metode pemikiran yang digunakan untuk menganalisis persamaan-persamaan yang wujud di antara kes yang memang sedia ada hukumnya tersebut. Disebut secara jelas dalam Al-Quran, As-Sunnah dengan kes yang dipakai. Hukum yang sedia ada itu bagi kes baru atas alasan adanya persamaan ilah pada perkara furuk dan asal. Al-Qiyas ni juga boleh dijadikan sebagai hujah dalam undang-undang Islam untuk penyelesaian dalam pelbagai kes undang-undang yang tidak jelas. Oleh itu segala persoalan atau permasalahan yang tidak dapat diperolehi dalam Al-Quran, As-Sunnah atau Ijma', maka dibolehkan kaedah kias dalam mengeluarkan hukum dengan mengkiaskan ilah pada perkara baru dengan yang asal. Next slide. Next slide. Pengertian dari sudut bahasa. Pengertian kias dari sudut bahasa iaitu mengukur, menyerupai atau menyamakan, seperti menyamakan si A dengan si B kerana kedua-duanya mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya. Dari sudut istilah ialah menzahirkan persamaan sesuatu perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan sesuatu perkara yang ada nas tentang hukumnya kerana kedua-dua ilah adalah serupa pada hukumnya. Contohnya, Allah mengharamkan minum arak dan wajib dikenakan denda ke atas peminum arak itu. Para mujtahid telah mengetahui bahawa ilah pengharamannya adalah memabukkan. Maka dikiaskan pada setiap yang memabukkan seperti dadah dan ganja adalah haram. Bahagian kias. Bahagian kias mempunyai dua bahagian, iaitu yang pertama kias jali.
Kias jali ni kias yang amat ketara. Kias yang ilatnya jelas dan ada dalam Al-Quran atau hadis. Contohnya seorang wanita berhaid tidak boleh membaca Al-Quran kerana dalam keadaan tidak suci. Dengan kias jali, ketidaksucian tersebut tidak digunakan kepada orang yang dalam keadaan junub dan mereka juga tidak dibenarkan baca Al-Quran. Yang kedua, kias khafi. Kias khafi ni maksudnya macam kias yang tersembunyi. Kias yang ilatnya tidak jelas dan ulama harus berfikir panjang untuk mencari sebabnya. Contohnya mengeluarkan zakat dalam bentuk seekor kambing. Bagi seekor fakir miskin, duit dikiaskan lebih bernilai dan bermanfaat kepada mereka daripada seekor kambing. Ia juga dikenali sebagai ihsan. Okay, next slide. Jenis kias. Jenis kias terbagi pada 3. Yang pertama, kias aula, kias utama. Kias aula ni kias yang ilatnya mewajibkan adanya hukum dan hukum furu' adalah lebih kuat. Contohnya mengatakan dan dengan yang menyakitkan hati ibu, bapa hukumnya adalah haram. Dengan kias aula menyebut hukum haram. Kias yang kedua, kias musawi. Kias yang ketara. Kias musawi ni kias yang apabila ilatnya mewajibkan adanya hukum pada al-asal maupun al-furu'. Contohnya makan harta anak yatim adalah haram. Dengan kias menyebabkan harta tersebut hilang dan rosak juga dilarang, dan hukum furu' adalah sama dengan hukum asal. Jenis kias yang ketiga, kias adna, kias yang rendah. Kias adna ni ialah apabila hukum al-furu' lebih lemah bila dirujuk dengan hukum al-asal. Contohnya dalam kes riba, jika 10 kg beras Jepun mesti ditukarkan dengan 10 kg beras basmati walaupun mutunya berlainan, maka 10 kg apa-apa beras kalau ditukarkan dengan buah mempelam dengan proses kias mesti ditukarkan sebanyak 10 kg. Ilatnya adalah kedua-duanya adalah bahan yang dibuat untuk makan dan timbang. Dalam ni hukum asal adalah lebih kuat. Okey, itu saja dari saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azam Sa'ad. Okey, saya nak bentangkan pasal bersamaan hukum memukul ibu bapa dengan hukum dalam hukum Al-Quran. Okey, larangan memukul ibu bapa tidak dinyatakan secara terang-terangan di dalam Al-Quran sebab hanya dalam Al-Quran mempunyai larangan untuk memaki dan mengkritik ibu bapa. Tapi jika menggunakan akal yang logik, sama juga memukul ibu bapa lebih besar kesalahan yang dibuat daripada memaki dan mengherdik. Oleh itu, kalau kita maki ataupun mengherdik telah dilarang oleh Al-Quran, maka tentu sahaja memukul lebih dilarang. Okey. Dalam kes memukul ibu bapa secara ibu bapa secara lebih terperinci di kategori kias aula yang merupakan perbandingan lebih ringan daripada perkara yang dibandingkan. Lepas tu kias haram memukul ibu bapa kepada haram mengatakan kepada keduanya dengan ilah menyakiti, ianya berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara wa ahaduhuma
أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Okey. Terjemahan dia, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak kedua-duanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Isra ayat 23. Nyatakan, dan Tuhanmu telah menetapkan dan memerintahkan agar kamu, wahai sekalian manusia, jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan mereka berada dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu menyakiti keduanya, misalnya dengan mengatakan kepada keduanya perkataan yakni perkataan yang mengandung makna kemarahan dan kejemuan. Dan janganlah engkau membentak keduanya jika mereka merepotkan kamu atau membuat sesuatu yang kamu tidak menyukainya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia atau perkataan yang baik yang mengandung penghormatan dan kasih sayang. Okey. Mentaati ibu bapa adalah sesuatu yang sangat rapat dengan persoalan tauhid, kerana sesiapa yang mengaku beriman kepada Allah sedang dia mengabaikan tanggungjawab terhadap pada ibu bapanya, maka ia bukanlah di kalangan orang yang beriman. Dan turutan perintah untuk menyembah Allah dan jangan mensyirikkan Allah dengan berbuat baik dengan kedua ibu bapa adalah menunjukkan begitu rapatnya hubungan antara persoalan taat kepada Allah dan taat kepada ibu bapa. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Raya bin Fazli dari kelas TP4A. Okay, saya akan menerangkan tentang persamaan hukum membakar harta anak yatim dengan hukum yang ada dalam Al-Quran. Okay. Pada era globalisasi ini, segelintir masyarakat Malaysia masih keliru dengan pengertian anak yatim. Okay. Di dalam bahasa Arab, anak yatim terdapat istilah yang khusus untuk menamakan anak yatim. Al-yatim dari sudut bahasa membawa maksud tunggal atau bersendiri. Menurut Ibnu Al-Sikit pernah berkata, al-yatim pada manusia adalah mereka yang kehilangan bapa, manakala pada binatang pula adalah kehilangan ibu. Tidak dipanggil seseorang yang kehilangan ibu dengan al-yatim. Selain itu, sejak kebelakangan ni negara kita pernah dikejutkan dengan isu pengurusan harta anak yatim yang menjadi viral dalam kalangan masyarakat Malaysia, sehingga ada yang sanggup membakar harta mereka. Next. Namun hukum membakar harta anak yatim ni tidak dijelaskan secara terang-terangan di dalam Al-Quran, tetapi terdapat sesuatu hukum yang sama yang boleh dikaitkan atau disamakan dengan isu ini, iaitu hukum memakan harta anak yatim. Sudah terang lagi bersuluh bahawa hukum memakan harta anak yatim ni adalah haram dan dilarang. Di samping itu, Islam secara konsisten melalui nas Al-Quran dan hadis Al-Nabawi mewasiatkan agar berbuat kebaikan kepada anak yatim. Antara yang perlu dititikberatkan adalah hukum mengambil harta anak yatim secara batil, di mana Allah SWT pernah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Nisa ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallazina ya'kulu amwalal yataman zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira.
Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim ni secara zalim, sebenarnya mereka ni hanyalah menelan api di dalam perut mereka dan mereka pula akan masuk ke dalam api mereka yang menyala-nyala. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrul Haikal bin Airul Hanizan. Saya akan menerangkan akan teruskan penerangan bagi kias ini. Okey. Bukan itu saja. Syekh Al-Tantawi rahimahullah ada menyebutkan di dalam tafsirannya bahawa memakan harta anak yatim juga secara zalim ada melalui sama ada melalui pewarisan ataupun orang yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskannya dan lalu memakannya dengan cara yang batil. Okey, seterusnya Allah SWT juga menggunakan kalimah zalim untuk menggambarkan kejelekannya dan kejahatan yang teramat kepada si pemakan anak yatim itu. Kerana anak yatim itu dizalimi dan mereka itu golongan yang lemah, yang mana tidak ada kudrat dan upaya untuk membela diri mereka. Namun ayat Syekh Al-Tantawi rahimahullah di atas juga secara yang langsung menunjukkan kepada kita bahawa harta anak yatim itu boleh diambil dan diuruskan oleh individu yang diwasiatkan oleh si mati kepada anak tersebut untuk menjaga harta mereka sama ada dari kalangan ahli keluarga. Okey, seterusnya adalah azab yang diterima oleh si pemakan anak yatim. Okey, maka seperti yang kita tahu, hukum memakan harta anak yatim adalah haram dan ini adalah salah satu dosa besar bagi mereka yang melakukan dosa ini. Seperti yang dinyatakan sebelum ini di dalam firman Allah yang disampaikan oleh sahabat saya itu, sesungguhnya sesungguhnya orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api yang api ke dalam perut mereka dan mereka pula akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Surah Al-Nisa ayat ke-10. Jadi ternyatalah sudah terang lagi ke-10 bahawa orang-orang yang memakan harta anak yatim ini akan menerima azab di dalam di akhirat nanti, seperti yang dinyatakan. Sudah terang lagi bersuluh bahawa menghardik, memaki, malah memukul ibu bapa amatlah dilarang. Ia menjadi haram dan berdosa jika mengatakan kepada kedua ibu bapa kita, iaitu kita sendiri menyakiti mereka walaupun hanya satu perkataan. Hal ini dikatakan demikian kerana merekalah kita yang dipanggil anak ini lahir ke bumi Allah. Jadi kita sebagai anak ini perlu melayan ibu bapa kita dengan layanan yang baik, lakukan benda yang mendatangkan kegembiraan kepada mereka dan jaga nama baik ibu bapa kita. Sesungguhnya begitu besar sekali pengorbanan ibu bapa kita, lebih-lebih lagi ibu kita, sehingga Islam mengangkat darjat seorang ibu lebih dari seorang bapa. Oleh itu, marilah kita sama-sama bermuhasabah dan berikrar untuk sentiasa menyayangi dan menjaga hubungan baik dengan ibu bapa kita. Berusahalah agar kita tidak menyakiti maupun kecewakan hati mereka. Dalam tafsir Syekh Al-Tantawi rahimahullah ada menyebut bahawa memakan harta anak yatim adalah haram dan berdosa besar. Harta anak yatim tersebut boleh diambil dan diuruskan oleh individu yang diwasiatkan oleh si mati kepada anak tersebut untuk menjaga harta mereka, sama ada dari kalangan keluarga si ibu, bapa saudara, datuk atau selain mereka, namun bukanlah dengan cara yang salah.
Oleh itu, kita sebagai manusia dan beragama Islam janganlah sesekali ambil mudah dengan mengambil atau memakan harta anak yatim. Sesungguhnya azab Allah itu sangatlah berat. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.